Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada video lepas kita dah dengar kisah pembukaan Kota Mekah. Banyak perkara yang telah disebutkan dalam video itu. Bagi anda yang belum lihat video ini boleh klik pada link video di atas. InsyaAllah pada video kali ini saya akan kongsikan kisah Perang Hunain dan Perang Taif. Jom kita ambil tahu bersama-sama. Baiklah, kisah Perang Hunain dan Taif ini berlaku pada tahun 8 Hijrah selang 10 atau 11 hari dari kisah pembukaan Kota Mekah. Perang Hunain dan Taif ini bukanlah dalam masa yang sama, tapi Perang Taif ini berlaku setelah habisnya Perang Hunain. Senang ceritalah, Perang Taif adalah lanjutan dari kisah Perang Hunain. Okey, mesti anda semua nak tahu kan, apakah punca berlakunya Perang Hunain dan Taif ini? Sebabnya adalah satu sahaja, iaitu bila mana Islam berjaya membuka Kota Mekah, tak bermakna tak ada musuh lain selain dari Quraisy Mekah lagi. Maknanya, ada lagi di kalangan kabilah Arab ni yang masih ada rasa nak balas dendam atas sebab tertakluknya Mekah, tempat ibadah kafir Quraisy yang kini dah jadi milik umat Islam di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW. Jadi, siapakah kabilah Arab yang masih menaruh dendam kepada Islam ni? Kabilah yang dimaksudkan ini adalah kabilah Hawazin dan kabilah Thaqif. Buat pengetahuan anda semua, kabilah Hawazin dan Thaqif ini tak kurang hebatnya di dalam peperangan. Boleh dikatakan Hawazin dan Thaqif ini terkenal di kalangan orang Arab kerana mereka ini mempunyai sejarah kemenangan dan peperangan yang agak popular di tanah Arab ketika itu. So, disebabkan orang panggil reputasi perang mereka ni hebat, jadi Hawazin dan Thaqif ini masih rasakan diorang ni ada peluang lagi untuk menewaskan umat Islam. Bukan setakat itu saja, Hawazin dan Thaqif ini dapat rasakan kabilah mereka ini mampu menjadi penjaga Kaabah yang seterusnya dengan syarat jika mereka ini dapat mengalahkan Islam. Semangat berhala dari Lata, Manna dan Uzza masih ada lagi dalam diri mereka ini. Jadi mereka ini merupakan orang yang sangat peganglah kepada pengaruh berhala itu. Panglima perang kabilah Hawazin dan Thaqif ini adalah Malik ibn Auf. Malik ni siapa? Malik ini dari Bani Nas dan ada sangkut paut juga dengan kabilah Hawazin. Dalam riwayat ada menyebutkan setelah 10 hari ataupun 20 hari selepas daripada Fathul Mekah, maka berlakulah kisah Perang Hunain dan Taif ini. Walaupun orang Islam baru sahaja mendapat kemenangan besar dalam menakluki Mekah, tapi waktu tu orang Islam ni tak adalah rasa overconfident terhadap kejayaan waktu itu. Sebab puncanya segalanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala tak bagi izin, mana mungkin umat Islam dapat takluk Mekah waktu itu. Jadinya Nabi SAW pun terus bergerak bersama 10,000 atau lebih lagi tentera Islam waktu itu ke Hunain untuk melawan tentera musuh dari Malik ibn Auf. Sebenarnya Malik ibn Auf ni target perang kali ini adalah yang terakhir lah, sebab bagi dia ini adalah jalan terakhir untuk selamatkan ajaran sembahan berhala yang tinggal waktu itu. Ibaratnya Malik ini anggap dia sahajalah wakil Tuhan berhala untuk menang di dalam peperangan ini. Jadi persediaan Malik bin Auf dalam perang ini bukan biasa-biasa. Malik ini betul-betul susun taktikal untuk pastikan tentera Islam kalah di dalam peperangan ini. Jadi Malik ini pergilah ke kawasan pergunungan dan berbukit untuk dijadikan tempat untuk membina taktikal perang. Dan sebenarnya tentera Islam memang tak biasalah dengan peperangan di kawasan pergunungan dan berbukit. Selain itu, Malik ni juga bawa sekali isteri dan anak-anak di kalangan pejuang dia. Sebabnya nak bagi semangat kepada semua tentera dia supaya perang bersungguh-sungguh. Harapan Malik ni bila dia buat taktikal perang macam ni, setidaknya dapatlah dia menang di dalam peperangan melawan tentera Islam. Ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi bermulalah peperangan. Waktu tu tentera Islam sedang lalu di kawasan sempit kawasan pergunungan Tihamah. Dalam masa yang sama, ada jugalah di kalangan tentera Islam ni rasa bangga dan memang mereka ni target mereka ni akan menanglah dalam perang ni sebab jumlah tentera Islam waktu tu adalah lebih ramai dari tentera musuh. Takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala, waktu berlaku serangan dari tentera musuh ini, tentera Islam telah diserang dari laluan pergunungan yang sempit, di mana menjadi satu kelebihan kepada musuh untuk mengkucar-kacirkan tentera Islam. Waktu itulah tentera Islam ni menjadi kacau bilau sebab serangan dari musuh hingga mereka ni jadi panik dan tak tahu nak buat apa-apa, dan ada yang mengundurkan diri dari peperangan. Dalam keadaan tentera Islam ni agak kucak-kacir, Nabi SAW tetap dengan kedudukan posisinya. Macam kita tahu bahawa Nabi SAW tetap dengan kekuatan yang ada ketika itu. Dalam waktu yang sama, tentera Islam ada yang lari dari medan perang. Maka waktu itu juga dapat dilihatlah sekelompok di kalangan tentera Islam dari Ansar dan Muhajirin tak bersama dengan baginda Nabi SAW. Sebenarnya mereka duduk kat sisi Nabi ni bukanlah sebab mereka ni nak pertahankan atau nak
nama dekat sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi diorang ni nak hidup dan mati bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pakcik Nabi yang bernama Abbas. Hasil dari kecekalan tentera Islam yang masih kekal bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka takdir daripada Allah Subhanahu wa taala, bantuan dari langit pun datang. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan tentera yang tak terlihat oleh musuh ketika itu bagi membantu kaum muslimin. Apabila kedudukan tentera Islam dalam keadaan yang kukuh, ketika itu Abbas telah menjerit kepada sekalian tentera Islam supaya maju semula ke hadapan untuk melawan tentera musuh. Dalam peperangan ini, waktu tu juga kita dapat lihat Saidina Ali bin Abi Talib telah menunjukkan kepahlawanannya dengan dia ni pergi menusuk ke unta-unta yang membawa panji perang kaum musyrikin. Dalam peperangan, bila pembawa panji perang ni dah jatuh, memberi makna yang buruklah pada pasukan perang. Sebab bila banyaknya tumbang pembawa panji ni, jadi waktu itu nampaklah kucak-kacir pasukan musuh. Ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka menanglah kaum muslimin dalam peperangan di Hunain. Sebenarnya peperangan ni belum habis lagi. Waktu tentera musyrikin kalah, mereka ni pergi melarikan diri dan telah berpecah. Waktu tu juga Malik Ibn Auf bersama dengan sebilangan pasukan perang dia ni pergi melarikan diri ke Taif. Taif ni, kalau anda semua nak tahu, bukan kota-kota yang biasa tau. Boleh dikatakan Taif ni adalah antara kota Arab yang ada pertahanan yang kukuh dan kuat. Bukan setakat kuat dan kukuh saja. Taif ni juga terkenal dengan kota yang sangat kaya raya. Antara kekuatan kota Taif ini adalah sumber bekalan makanan. Walaupun dikepung berbulan lamanya, tetap penduduk di dalam kota ini boleh bertahan sebab sumber makanan yang sangat banyak. Jadinya, jika Islam dapat tawan kota Taif ini, kiranya agak untung jugalah sebab boleh bagi banyak manfaat kerana kota ini adalah kota yang terkuat di kawasan Jazirah Arab waktu itu. Nak kata kukuhnya kota Taif ini, hinggakan Nabi SAW telah menggunakan beberapa peralatan perang untuk runtuhkan kota ini. Dalam perang di Taif inilah Nabi SAW telah memperkenalkan satu senjata yang bernama manjanik. Manjanik ini menggunakan batu untuk dilemparkan ke dinding-dinding kota Taif. Selain itu, ada satu lagi alat yang dipanggil sebagai dabbabah. Dabbabah ni fungsinya sebagai perisai lah kepada tentera dalam masa yang sama mengetuk tembok pintu kota. Pendek kata, panah memang tak dapat nak tembus dabbabah ini sebab dia mempunyai perisai. Tetapi, seperti yang disebutkan oleh seorang ahli sirah yang bernama Al-Baladzuri, penduduk kota Taif ini terkenal dengan pandai menjaga tembok dan kota Taif. Walaupun tentera muslimin pakai dabbabah untuk ketuk dan pecahkan tembok kota, tetapi tentera musyrikin Taif ini bijak dengan mereka ini pergi panaskan besi hingga cair. Lepas tu, mereka pergi curahkan pada dabbabah itu hingga menyebabkan dabbabah itu terbakar. Bila dabbabah pun terbakar, maka Nabi SAW telah ubah kepada taktik yang lain, di mana Nabi SAW telah ugut penduduk Taif ini dengan cara nak bakar padang anggur milik mereka. Bila Nabi SAW ugut je dengan cara nak bakar ladang, waktu itu mulalah penduduk Taif ni rasa nak serah kalah sebab diorang ni sangat sayangkan ladang anggur waktu tu. Nabi SAW terus lagi kepung kota Taif. Waktu itu mulalah ada di kalangan penduduk Taif ni dah mula lembut hati nak berdamai. Selalunya bila penduduk Taif ni nak berdamai, tandanya hati diorang ni dah lembut lah. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala, mereka telah serah diri kepada Nabi SAW. Begitulah kisah peperangan Hunain dan Taif. Yang pastinya peperangan yang dihadapi oleh Nabi SAW hakikatnya bukan bilangan tentera yang diambil kira ketika berperang, tetapi kekuatan jihad dan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala menjadi punca kepada kemenangan sekalian muslimin.